Okay, dia kata, Ustazah, bila saya bekerja, saya dah dapat gaji. Perkara pertama yang saya buat sebelum saya beli itu, beli ini, perkara pertama saya buat adalah daripada duit gaji saya kumpul-kumpul dan saya hantar mak saya pergi haji. Pada lebih kurang 18 Ramadan, lebih kurang 18 Ramadan ataupun 17 Ramadan, macam itulah. Masa tu kami on the way menuju ke Melaka. Dalam kereta, Encik suami cakap, dia kata, okay, dia kata ada wanita ni, seorang hajah ni, dia nak bercakap sangat dengan saya, tapi dia melalui ustaz, sebab dia tak ada nombor saya. Memang nombor saya sangat confidential. Bukan kedekut nombor ya. Kalau saya sebarkan nombor, saya tak sempat buat benda lain lah. Sebab ramai yang nak bercakap lah, nak mengadu masalah. Lepas tu cik suami bagi tahu, ni makcik ni beria ni, dia nak bagi sumbangan 10,000. Suami saya cakap macam tu, dia nak bagi sumbangan 10,000, tapi dia nak bercakap dengan Ustazah, itu hajat dia. Saya masa tu memang tak larat, rasa macam tak larat. Kita faham masa tu kan. Saya duduk rehat dalam kereta. Lepas tu saya pun jawab, bolehlah, okey, kita tunaikan hajat, InsyaAllah. Lepas tu makcik tu pun telefon, suami saya pun telefon, guna telefon suami. Lepas tu bercakaplah saya dengan hajah ni, dengan seorang wanita ni kan. Lepas tu kita pun sampai kat destinasi. Encik pun dah turun, saya pun bercakaplah dalam kereta. Saya nak cakap sekejap, rupanya hampir 1 jam bercakap dengan dia. 1 jam. Lama ke sekejap? Lama. Encik mampu tak bercakap dengan orang 1 jam? Seminit pun tak mampu. Itulah kan. Tapi kenapa saya boleh bercakap sampai 1 jam? Okay. Lepas tu rupanya encik salah faham. Dia sebenarnya bukan cakap nak sedekah 10,000. Dia cakap saya bukan nak sedekah 10,000, tapi encik cakap ke saya dia nak infak 10,000 kan. Jadi dia pun mulakan, Ustazah, makcik ni berapa hari ni pegang telefon tak berhenti. Sebab ustaz cakap Ustazah akan telefon. Jadi makcik ni bimbang, takut masa Ustazah telefon, makcik tak perasan. Jadi syukur akhirnya makcik boleh cakap sendiri dengan Ustazah. Lepas tu dikenalkan nama dia. Kemudian dia bagi tahu, saya pencen guru Ustazah. Makcik ni umur dah 70 lebih. Masya Allah, dah 70 lebih. Lepas tu dia bagi tahu, Ustazah, kita pernah jumpa masa tu dekat ceramah di Terengganu. Tapi dia bukan duduk di Terengganu. Dia asal Terengganu, kebetulan dia balik Terengganu. Okey, lepas tu dia dah balik. Dia asal Terengganu, sekarang dah balik semula ke Terengganu. Dia kata makcik ni jumpa Ustazah kat Terengganu. Gambar kita berdua ada. Masa tu Ustazah memang kelang kabut, nak cepat. Lepas tu ramai dah kerumun. Lepas tu tiba-tiba Ustazah nampak, Ustazah panggil saya. Saya ni macam ni, bila ramai yang kerumun macam nak salam, nak ambil gambar, saya nampak orang tua, saya akan utamakan. Saya akan panggil orang tua ataupun ada kanak-kanak. Jadi saya pun pegang tangan makcik ni, saya pun tarik, saya pun terus bagi tahu makcik ni, bagi phone pada tim. Jadi tim pun, staff pun ambilkan gambar. Jadi boleh nampak gambar tu dalam keadaan suasana kelang kabut. Orang betul tolak tapi sempat ambil. Subhanallah. Jadi saya pun minta dia bagi gambar dan saya tengok gambar dia. Okey, lepas tu dia pun cakap, Ustazah, makcik ni nak infak 200,000. Makcik bukan nak infak 10,000. Cuma makcik bagi tahu Ustaz, kalau 10,000 makcik boleh transfer, tapi kena bagi sikit-sikit, 10,000. Tapi sekarang makcik nak buat urusan, nak infak 200,000. Saya ni, berapa makcik? 20,000. Tak Ustazah, 200,000. Allahu Akbar, 200,000. Saya pun kata, 200,000 makcik nak infak? Ya, untuk bina masjid kat perkampungan hijrah yang Ustazah nak bangunkan tu. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya ikuti, saya ni FB tak aktif, TikTok lagi lah. Cuma saya pernah dengar Ustazah jelaskan tentang perkampungan Al-Hijrah tu. Ustazah nak bina madrasah, pusat pengajian, rumah warga emas. Kemudian nak bina rumah-rumah kebajikan untuk asnaf, fakir miskin, rumah perlindungan bagi orang memerlukan. Tanpa sekian tahu, malam tadi ada seorang wanita. Dia setelah didera oleh suami,
dan suaminya terlibat dengan dadah. Dia nekat bawa anak kecil dia daripada KL. Dia ambil grab car dan dia tinggalkan macam tu je suami dia. Selai sepinggan dia datang malam tadi, selai sepinggan dengan anak lelaki dia umur lebih kurang 6 tahun 7 tahun. Tak ada bawa pakaian, tak ada bawa apa-apa. Lepas tu rezeki, sebenarnya ada sebab lah Allah nak bawa kita pergi ke momen tu. Ada sebab, walaupun tak dapat makan pun akhirnya saya tak dapat makan. Sebab ramai yang jumpa, ada yang nak luar masalah begitu begini. Sebenarnya ada dua istimewa dekat momen malam tadi. Ini cerita dan cerita, sorry ya. Jadi wanita ni sebenarnya lari diri daripada ni. Dia kata dia daripada KL. Dia bagi tahu Waze pergi ke galeri Ustazah Azma. Maksudnya daripada KL tu nekat ambil teksi datang sini. Lepas tu saya tak tahu pun Ustazah ada ke tak apa. Tapi suami saya bersungguh-sungguh suruh saya pergi momen. Kat kafe tu lah jumpa. Padahal saya tak pergi momen dah dekat sebulan dah kot. Bukan dekat sebulan, 2 minggu, 3 minggu. Lepas tu dia pun tunjuk apa yang dia bawa. Memang tak ada apa. Saya pun terus dengan Aisyah tu pergi beli bantal untuk dia. Saya cuma tak dapat jumpa selimut waktu berbuka semalam. Saya pergi DIY sebelah je, cari selimut, tak ada bantal. Lepas tu dia kata dia nak tumpang tidur dekat surau bawah. So dia dengan anak ada tidur kat surau bawah lah. Lepas tu kita bagilah pergi tidur. Cuma lepas tu kita bagi duit untuk, saya kata saya tak sempat, Maidin ada boleh jalan kaki, so dia pergi beli selimut dan saya minta Aisyah tu tolong uruskan. Sebenarnya ramai yang macam ni. Sebab itu sebenarnya kita nak bina cepat rumah perlindungan. Bila ada orang-orang yang memerlukan seperti ini, dalam tempoh dia pun tak tahu nak pergi mana, mungkin ahli keluarga pun dia malu, jadi kita boleh sediakan rumah perlindungan sementara sebelum kita bantu selesaikan kes dia. Jadi tuan-puan sekalian, di Perkampungan Hijrah memang kita nak bina rumah-rumah seperti ini. Jadi makcik ni bagi tahu Ustazah, saya tahu Ustazah nak bina macam-macam di Perkampungan Al-Hijrah tu. Kepada siapa yang nak tahu tentang Perkampungan Al-Hijrah ni, anda boleh search saja nama Perkampungan Al-Hijrah, anda akan tahu. Sebenarnya bahagian part macam ni pun HW kena bijak tahu. Sebenarnya banyak dalam live saya cerita tentang Perkampungan Hijrah, dia orang kena cut. Subhanallah. Jadi saya nak kembali kepada makcik tu. Sebab apa makcik ni sanggup beli RM100,000? Makcik ni dia pencen guru. Kita tahulah pencen guru bukan kata tak banyak, ada, tapi takkan boleh bagi RM200,000 ya. Lepas tu suami juga pencen kerja kerajaan. Dua-dua dah pencen. Lepas tu dia cerita, Ustazah, kalau gaji guru saya takkan mampu kumpul duit banyak-banyak. Kedua, kalau saya pun tak berniaga apa-apa, tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki tu juta dalam akaun daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Okey, dia merupakan anak yatim. Kematian ayahnya meninggal lebih kurang umur 6 tahun. Jadi dia dibesarkan oleh ibu dia lah, kan. Lepas tu membesarlah dia sebagai orang yang biasa, tak tahu cerita apa, tak tahu apa yang berlaku, kan. Lepas tu bila dia bekerja jadi cikgu, bila dia bekerja, dia kata, Ustazah, ini saya nak masuk part apakah amalan wanita ini. Okey, dia kata, Ustazah, bila saya bekerja saya dah dapat gaji. Perkara pertama yang saya buat sebelum saya beli itu beli ini, perkara pertama saya buat adalah daripada duit gaji saya kumpul-kumpul dan saya hantar mak saya pergi haji. Mak saya pergi haji. Ayah dah tak ada, kan. Subhanallah. Mak saya pergi haji. Saya tak sebut 2 juta, sorry. Saya sebut memang maksud duit tu boleh sampai ke juta. Maksudnya berapa juta tu saya tak tahu berapa. Bayangkan ya, pertama dia hantar mak dia pergi haji. Dia bukan buat perkara yang lain. Dia kata, Ustazah, masa tu saya nak tunaikan kesempurnaan rukun Islam bagi mak saya pergi haji. Lepas tu saya pun tak pergi lagi masa tu. Utamakan mak dulu pergi haji. Selesai mak, saya nak pergi sangat haji, saya pula nak pergi. Lepas tu kumpul duit hasil daripada gaji 40 tahun yang lepas. Sebab umur dia dah 70 lebih. Maksud ini cerita 40 tahun yang lepas. Duit gaji masa tu berapa ratus je, kalau cikgu 300 macam tu je. Tapi kami betul-betul simpan duit, tak buat perkara lain. Simpan sungguh-sungguh. Bukannya bermewah, beli rumah, beli apa.
kami pula suami isteri tunaikan haji. Dan masa tunai haji kali kedua, bawa mak lagi. Lepas tu dia kata, lepas dah lama tu pergi haji lagi sebab nak bawa mak dan ayah mertua. Subhanallah, Allahu Akbar. Masa ni tak tahu lagi apa yang akan berlaku apa semua. Dia kata selepas itu Ustazah, hampir setiap tahun saya berusaha untuk buat badal haji. Badal haji untuk nenek atau moyang. Sebab saya tak tahu sebenarnya nenek moyang saya pergi haji tak. Bayangkan ya, wanita ni umur dah 70 lebih. Kalau nenek atuk dia masih ada, mungkin umur 90 lebih. Kalau moyang ada, mungkin dah 100 lebih. So dia kata, bila tanya mak pun tak tahu. Jadi saya sebagai cucu, saya rasa bertanggungjawab dan saya buat badal haji. Badal haji kepada nenek moyang. Dan sampailah setiap tahun saya akan buat haji. Bukan dia buat haji, dia akan buatkan badal haji untuk saudara, untuk ini, untuk ahli keluarga. Lepas tu dia kata sampai tahap Ustazah, bila saya tengok okey, semua saya dah buat badal haji, tapi bila setiap tahun ada haji, saya pernah hantar, saya taja pula saudara mara ataupun kawan yang belum haji. Tengok apa yang dia buat. Dia bukan ada rumah yang besar mewah, dia bukan mewahkan diri. Dia bukan ada kereta banyak ke apa. Maksudnya duit dia ada. Saya kata, makcik atau kawan? Ya Ustazah, ada kawan saya ni baik, dia kumpul-kumpul duit. Lepas tu dia kumpul nak duit guna haji, tapi kejap anak-anak pinjam lah, kejap anak-anak guna lah. Dia pun bagi duit kat anak-anak. Lepas tu saya kata, awak macam ni bila nak pergi haji tu wajib. Jangan main-main. Itu rukun Islam. Kumpul duit betul-betul gini-gini. Akhirnya Ustazah, saya kesian kat dia, saya tanggung dia pergi haji. Maksudnya ini semua melibatkan haji. Tadi kita bercakap tentang Mekah Madinah. Dia kata Ustazah, sampailah satu hari terbongkarlah. Tak tahu bila terbongkar, saya tak tanya, saya tak ingat detail lah fakta. Bahawasanya arwah ayah dia yang meninggal masa umurnya 6 tahun, meninggalkan harta yang begitu banyak. Dari segi tanahnya, dan ada tanah-tanah ayah dia, mungkin dia tahu awal lagi lah ni. Tanah, tapi dia tahu ni selepas dah dia buat selalu haji, badal haji semua. Yang mana tanah ni sampai digunakan oleh para pesawah, dan para pesawah ni bayar sewa apa semua. Dan dia kata Ustazah, dalam akaun saya beratus ribu, sampailah peringkat Ustazah, saya bawa haji seluruh anak-anak saya, 4 orang tak silap anak. Suami apa pergi dengan package nilai sekian-sekian. Lepas tu tak habis-habis. Dan saya nak cerita dekat Ustazah, memang saya rasa ajaib, sangat ajaib. Ajaib macam mana tu? Saya kata Ustazah macam ni, setiap kali orang nak minta sumbangan, saya cerita pada Ustazah, saya bukan bagi sikit sebab duit dalam akaun tak pernah kurang. Contohlah, saya bagi kat Ustazah 200 ribu, nanti bukan tiba-tiba ada duit masuk lebih daripada tu. Contoh, saya bagi, kalau orang minta, saya bagi 10 ribu. Masjid ni nak 10 ribu. Sini 10 ribu, sini 10 ribu. Lepas tu tak lama, ada lagi duit masuk. Duit masuk sampai saya dah tak kira dah. Dan saya sangat yakin bahawasanya, sebagaimana hadis Nabi, tidak berkurang harta kerana sedekah. Dia kata, subhanallah. Sebab itu saya tak rasa sikit pun rasa susah hati nak bagi kepada pertubuhan Ustazah Yayasan Al-Hijrah ni 200 ribu. Sebab pengalaman saya sekian lama, dah berapa puluh tahun ni dalam memberi Ustazah. Lagi-lagi bila memberi, saya paling suka beri kepada perjuangan orang yang nak martabatkan kerja-kerja dakwah ni, kerja ibadah, buat masjid, buat madrasah, buat ni. Dia kata, subhanallah, ada je terbongkar. Ada lagi tanah. Tiba-tiba, ada lagi tanah ayah dia. Orang dulu dia buka tanah, dia pergi daftar. Kadang tu, masa awal-awal, anak ni tak tahu. Mungkin dia anak tunggal, wallah alam. Saya tak ingat fakta tu. Saya boleh tanya balik. Tapi dia kata, Ustazah, pertama berkenaan dengan haji. Dia kata, Ustazah, tolong sampaikan kepada seramai mungkin. Tolong bersungguh-sungguh menunaikan haji. Jangan asyik sebut tak mampu. Sebab Allah paling tahu sebenarnya kita mungkin dah sampai mampu, tapi sebab kita banyak mengutamakan perkara lain. Kan, duit tu
tidak diutamakan kepada haji, akhirnya tak cukup bekal nak untuk pergi haji. Duit tu diutamakan untuk benda lain dulu, kan? Beli rumah dulu. Bukan kata salah beli rumah, tak. Beli kereta dulu. Padahal boleh je kereta sedia ada. Sabarlah dulu sebelum kereta baru, selesai haji dulu. Dia kata tak, saya peringkat awal apa-apa pun haji dulu Ustazah. Dah selesai tanggungjawab haji ni, lepas itu Ustazah, saya dah tanggung mak, saya dah pergi buat badal haji semua. Rezeki Ustazah tak disangka-sangka mencurah-curah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itulah rahsianya. Subhanallah. Makcik ni berapa kali ulang saya, Ustazah bagi tahulah, ramai orang Islam kita ambil mudah pasal haji, kan? Melancong boleh pergi, duit nak pergi melancong banyak Ustazah, bukan sikit. Shopping tak berhenti, kan? Kasut asyik bertambah, beg asyik bertambah, itu ini. Tetapi ramai yang melalaikan untuk menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Dia kata, Ustazah, kita ni sebagai orang Islam lagi tak puas haji, rasa tak sempurna jadi Islam. Sebab rukun Islam itu kan 5. Bukan solat, puasa, zakat je, tapi haji. Memanglah haji tu bagi yang mampu, tetapi kitalah yang berusaha untuk mampu. Bukannya tunggu macam mana tak mampu, tiap tahun tak mampu. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh lah sampai kita mampu. Dan saya percaya Ustazah, kalau kita betul-betul nak, kita simpan walaupun sikit demi sedikit. Walaupun sikit tapi simpan, mesti ada tabung untuk haji. Allah akan penuhkan, Allah akan cukupkan. Walaupun baru simpan sikit, tetapi tidak ada mustahil. Kena doa sungguh-sungguh, kena usaha. Itulah ceritanya.